عند الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب التوبة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم والفهم والعمل وأبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض فتبرأ 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 بإذن الله. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرمك كاف عن مقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لأمراضنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاه. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah ya Allah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, saudara mara kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, anak-anak murid kami, seluruh kaum muslimin muslimah ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Ya Allah, apalah kiranya ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah penyakit yang ada pada diri kami, pada fizikal kami ya Allah, sama ada yang kami sedari ataupun tidak ya Allah, pada rohani hati kami ya Allah, sama ada kami tahu ataupun tidak ya Allah, sembuhkanlah ya Allah segala penyakit-penyakit ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah daripada sifat-sifat mazmumah, hiasilah hati kami ya Allah dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk mengubah sikap kami, ya Allah. Daripada yang hari ini kepada yang lebih baik, ya Allah. Daripada yang buruk kepada yang baik. Daripada yang baik kepada yang bertambah baik, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Bantulah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami walaupun dalam sekelip mata kami, ya Allah. Hanya rahmat-Mu, ya Allah. Kami harapkan, ya Allah, dalam segala urusan kehidupan kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada ketika ini, pada saat ini, apalah kiranya ya Allah, Engkau ampunkan segala dosa kami, Engkau sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada kami, Engkau terimalah segala doa dan permohonan kami, Engkau kurniakanlah bantuan-Mu kepada segala kaum sekalian kaum muslimin yang muslimah yang hadir pada malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami Engkau yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang sedang berduka cita, ya Allah, Engkau gembirakanlah. Jika ada orang dalam kesempitan, Engkau lapangkanlah. Jika ada orang yang miskin, Engkau kurniakanlah kekayaan. Jika ada orang yang senang dalam keadaan susah hati, ya Allah, Engkau kurniakanlah ketenangan kepadanya. Jika ada orang yang sedang menghadapi sebarang ujian, Kau kurniakanlah jalan keluar kepadanya. Jika ada orang yang sedang menghadapi peperiksaan, Kau kurniakanlah kejayaan kepadanya. Jika ada orang yang dalam permusafiran, Engkau sampaikanlah dengan selamat dan sejahtera. Jika ada orang yang memohon kepadamu sebarang hajat untuk kebaikan dunia dan akhirat, Engkau redha. Ya Allah, Engkau laksanakan. Ya Allah, Engkau permudahkanlah baginya. Ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau limpahkanlah rahmat dan maghfirah-Mu serta keredaan-Mu, ya Allah, kepada seluruh ahli kumpulan sahabat pencinta Al-Quran yang setia dan sentiasa bergabung, ya Allah, yang komited dan komitmen, ya Allah, untuk berhimpun membaca Al-Quran di dalam maya ini, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, Engkau tuliskanlah sebagai satu amalan yang menjadi amalan yang berat dalam timbangan amalan kebajikan kami di hari akhir kelak, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah semangat dan istiqamah kepada ahli jawatan kuasa sahabat pencinta Al-Quran. Kurniakanlah mereka perasaan semangat dan bersatu padu, ya Allah,
untuk menghidupkan program-program, untuk melaksanakan rancangan-rancangan berasaskan Al-Quran. Mudah-mudahan ya Allah, Al-Quran ini akan terus berada dalam jiwa masyarakat ya Allah. Al-Quran ini akan terus diamalkan oleh masyarakat. Al-Quran ini menjadi perhatian dan keutamaan masyarakat ya akramal akramin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau limpahkanlah ya Allah rahmat dan keberkatanmu ya Allah kepada setiap ahli yang sentiasa berwakaf menderma ya Allah fisabilillah ke dalam tabung sahabat pencinta Al-Quran ini agar mereka dapat meneruskan aktiviti dan program-program ya Allah dengan dana yang disumbangkan itu ya Allah kurniakanlah rahmat dan maghfirahmu kepada mereka, kepada penyumbang seluruhnya ya Arhamar Rahimin. Kurniakanlah kebaikan kepada kami semua ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووله. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran tadi kita buktikan lagi dengan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan uh, setelah kita menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat masa, kelapangan masa dan juga kesihatan tubuh badan. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, kesihatan tubuh badan, anggota tubuh badan, nikmat harta benda dan sebagainya, berbagai nikmat yang Allah bagi kepada kita. Maka dengan kita bersyukur, tidak cukup untuk membuktikan kesyukuran tadi, melainkan kita tambah dengan amalan-amalan yang menjadi bukti kepada kesyukuran tadi, iaitu amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, iaitu menambah kebaikan atas kebaikan yang telah diberikan kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini alhamdulillah kita sampai kepada ayat yang ke-30, iaitu ayat yang terakhir daripada surah Al-Mulk, yang mana ayat itu berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Ya, bahasa mudahnya, katakanlah kalau sumber air itu menjadi kering. Ya, air tak ada. Maka siapa yang akan memberikan kamu air yang mengalir? Jadi ini adalah penutup bagi surah Al-Mulk ini. Ya, satu persoalan yang sebenarnya bukan bermaksud untuk meminta jawapan, ya. Istifham itu, ya, persoalan itu bukan nak jawapan, tapi nak kita berfikir dan kita merenung, ya. Segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, satu saja yang Allah tutup ayat ini sebagai persoalan kepada kita. Kalau kalau air itu tak ada, kalau sumber air kering, sumber air boleh jadi sungai, boleh jadi mata air, boleh jadi hujan itu sendiri, telaga, empangan, ya. Kalau semua sumber itu tidak ada, hujan tak turun, sungai kering, sumur kering, telaga kering, empangan kering, maka siapa yang akan memberikan kamu air yang mengalir? Jadi sebenarnya Allah nak tunjukkan kepada kita, ya, kalau kita nak letakkan tajuk untuk ayat ini, Allah nak bagi tahu kepada kita kekuasaan Allah itu tetap mutlak, ya, mutlak maksudnya hanya Allah saja, ya. Air saja cukup, dekat air saja Tuhan tanya, kalau Allah hentikan nikmat air, siapakah yang akan memberikan kita air? Jawapannya tak ada. Yang mana kalau kita tafsir ringkas ayat ini, ya, selepas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan
kewajipan bertawakal hanya kepada Allah, dan bukan kepada yang lain atau kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap Tuhan oleh kaum musyrikin. Jadi Allah kata wajib bertawakal kepada Allah, bukan kepada yang lain. Lalu Allah menutup surah ini ataupun ayat surah ini dengan menimbulkan persoalan tentang siapakah yang akan mengalirkan air yang banyak, air yang bertali arus di atas muka bumi ini. Siapakah yang akan berikan air yang banyak itu kepada kita apabila bumi ini kering? Jawapannya hanya Allah, hanya Allah sahaja. Jadi persoalan ini sebenarnya adalah untuk manusia berfikir, ya, bukan sekadar untuk orang kafir saja berfikir, untuk kita sendiri berfikir. Ya, berfikir, kemudian bila kita fikir, kita boleh membawa kepada pengakuan ataupun pengiktirafan bahawa tidak ada ataupun tiada yang boleh mendatangkan air, memberikan kita nikmat air itu, kecuali Allah sahaja. Ya, sama ada air itu sama ada yang turun melalui hujan ataupun salji, ataupun air yang mengalir di bawah tanah, sama ada ia mata air ataupun sungai di bawah tanah, kan, ataupun yang berada dalam kolam-kolam dan empangan, kan. Jadi semua itu adalah hasil ataupun daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia gunakan dengan sederhana, dengan seimbangnya untuk manfaat seluruh kehidupan atas muka bumi ini. Ya, air sekarang ni memang isu air ada di mana-mana berlaku kan. Tapi sekarang dalam kehidupan kita bukan air sahaja yang menjadi kekhawatiran kita. Makanan asasi kita. Kan? Makanan asasi kita. Di sana sini manusia bercakap tentang makanan asasi. Menjadi kepentingan dalam sebuah keluarga, ia berfikir tentang makanan asasi dalam keluarga itu. Kelangsungan makanan itu. Kalau tidak ada makanan asasi itu, kelangsungan itu terhenti. Mana kita nak cari? Kita nak makan apa? Apa kita nak buat? Jadi menjadi kewajipan untuk kita merenung, berfikir tentang makanan asasi dalam kehidupan kita. Ini bukan daripada saya, daripada Al-Quran sendiri. Kalau kita buka daripada dalam surah Yusuf, memang ada cerita tentang kebijaksanaan Nabi Yusuf, yang mana Allah ilhamkan dia mimpi, mimpi tujuh ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus, kan. Di situ ada isyarat-isyarat daripada Al-Quran melalui tafsir mimpi, yang diilhamkan. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam apabila dilantik menjadi gubernur, gubernur di Mesir, dia dapat mengaplikasikan tafsir daripada mimpi itu. Apa dia? Maknanya Nabi Yusuf perlu menanam ataupun menanam tanaman-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijirin. Untuk apa? Untuk dijadikan bekalan. 7 tahun ditanam, 7 tahun dijaga, kemudian disimpan. Maknanya makan sikit, selebihnya simpan. Bukan makan banyak, sikit simpan. Tak. Makan sikit je, selebihnya simpan. Kerana apa? Kerana selepas 7 tahun musim subur itu, Allah akan timpakan ujian. 7 tahun pula musim kemarau. Jadi bagaimana Nabi Yusuf dengan sebagai gubernur dapat mengawal ataupun menjaga kehidupan masyarakat Mesir pada ketika itu? Dengan simpanan daripada 7 tahun musim subur tadi, diaplikasikan, disimpan ataupun digunakan simpanan itu pada 7 tahun musim kemarau. Dan bahkan bukan setakat kerajaan Nabi Yusuf saja dapat guna simpanan itu, bahkan Nabi Yusuf pula dapat membantu kawasan-kawasan sekitar menghantar kampit ataupun guni-guni gandum untuk diberikan bantuan makanan kepada orang. Itu satu contoh bahawasanya makanan asasi memang menjadi kewajipan dan keutamaan untuk kita fikirkan. Tapi dalam ayat ni cerita pasal air. Kita bukan air saja. Kalau Tuhan tahan air, mana kita nak cari air? Kalau Tuhan tahan makanan, macam mana kita nak cari makanan? Itu semua perkara yang dianjurkan dalam Al-Quran untuk manusia
berfikir betapa pentingnya sesuatu yang asas dalam kehidupan itu, kita letakkan tawakalnya sebenar-benarnya kepada Allah. Hanya Allah. Ya, hanya Allah sahaja yang akan beri kepada kita air, hanya Allah sahaja yang akan memberikan kepada kita bekalan makanan dan sebagainya. Jadi itu betapa besarnya. Walaupun satu ayat tapi penutup surah Al-Mulk ini mengajar kita tentang sebenar-benar kita perlu tawakal dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup, pengajaran yang penting juga ialah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kekuasaan semua makhluknya. Maknanya kita jangan takut. Ya, apa saja yang dibuat oleh makhluk sebenarnya tidak dapat mengatasi kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sebagai makhluk Allah, janganlah kita bersikap sombong. Jangan kita bersikap sombong, kita sikap angkuh. Kerana kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kekuatan pun sebenarnya. Ya, boleh gerak jari, boleh angkat tangan, boleh senyum, boleh gelak. Ya, boleh berdiri, boleh duduk. Itu pun semuanya dengan pemberian daripada Allah, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata boleh kelip-kelip pun satu rahmat, satu nikmat daripada Allah. Ada orang mata tak boleh kelip, jegir mata, Allahu Akbar, sakit, pedih mata dia kan. Ini semua nikmat daripada Allah. Jadi tak ada pun sedetik pun dapat kita lakukan ataupun memakai pakaian kesombongan itu pada diri kita, kerana semuanya daripada Allah. Yang kedua, bergantung dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hajat. Ya, dalam segala hajat dan urusan kehidupan kita. Banyakkan yang kita nak, banyakkan yang kita minta, banyak yang kita perlu. Betul tak? Betul. Bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada Allah, dan selepas itu kita berusaha ya dengan bersungguh-sungguh. Usaha. Ya, kena ada. Kalau kita tidak berusaha, kita hanya bergantung kepada Allah, menyerah segala-gala tanpa buat, itu satu perkara yang tidak tepat juga. Ya, jadi kena ganding. Mengikut pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertawakal dan juga usaha itu adalah perkara yang bergandingan. Kita lakukan bersama-sama. Dan yang ketiga, apa sahaja yang berlaku ya dalam kehidupan kita, termasuklah apa yang kita sebut dalam ayat dalam penutup tadi, air yang keluar daripada bumi, ya, rezeki yang kita dapat, apa saja ya, semuanya adalah dengan izin Allah. Tak ada siapa pun yang dapat menghalang ya ataupun menghentikannya ataupun mendapatkan bagi kepada kita tanpa izin daripada Allah. Tak ada. Kalau bahasa mudah kita nak faham, rezeki tak pernah salah alamat, kan? Kita selalu dengar orang sebut rezeki tidak pernah salah alamat. Kalau dah sampai kepada kita, itulah izin Allah. Itulah yang nak Allah berikan kepada kita. Jadi kita ni, manusia ini sebagai khalifah Allah, ya, kita mestilah menguruskan segala sumber-sumber kehidupan kita dengan baik. Sumber kita ni perlu diuruskan. Tidak boleh dibiar begitu saja. Nanti ada orang lain akan eksploitasi. Ya, dia menguruskan satu benda itu tapi dengan urusan yang dieksploitasi, maknanya berlebih-lebihan. Dia ada salah guna di situ. Jadi manusia mestilah menguruskan segala sumber dengan baik. Contohnya sumber air, sumber makanan, ya, barang-barang asas, barang-barang mentah dalam kehidupan ini manusia perlu urus. Urus dengan baik. Hargailah dan peliharalah nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Termasuk air itu sendiri. Ada dalam ayat ada cerita pasal air, orang Perak kata ayo. Jadi kita hargai air itu. Walaupun sikit, walaupun setitik. Kan kalau bocor, kita cepat-cepat tukar paip, ya. Kalau kita ada tak boleh tukar paip, kita cepat-cepat panggil pelambang datang. Kan, supaya kita tidak membazirkan air. Kata ambil air semayang, kan. Ambil air semayang, orang suka buka air besar-besar. Saya sebenarnya nak bagi nasihat. Ambil wuduk pun kena ada al-iqtisad. Iqtisad yang maksudnya ekonomi. Ya, kita kena jimat. Buka air sikit je. Kan? Jangan buka air besar-besar, mentang kita banyak air, kita buka air besar-besar, kemudian kita ambil wuduk sampai berlaku pembaziran di situ. Islam tak suruh kita membazir. Bahkan Islam suruh kita bersederhana, guna air itu sebaik-baiknya. Wuduk tu buka air kecil je lah, sebab kita bukannya nak mandi satu badan, kita nak basuh a'adha' makhsusah, biniyatin makhsusah. Kita nak basuh anggota yang tertentu dengan niat tertentu untuk kita ambil wuduk. Jadi itu kalau bab air, kan. Banyak lagi
nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, jadi kita jauhi segala bentuk pembaziran, ya. Dan dalam aktiviti seharian kita menggunakan nikmat-nikmat Allah, maka kita jauhilah kata apa, pembaziran. Begitu juga kita jauhi segala bentuk pencemaran. Pencemaran kepada apa? Pencemaran kepada sumber air tadi. Sungai contohnya. Kan, jangan kita suka hati buang sampah. Jadi kita, Islam ajar kita macam-macam perkara. Melalui satu ayat kita dapat tadabbur berbagai-bagai perkara. Ya, bukan setakat kita nak jaga sumber air itu, bukan setakat kita nak guna secara aktiviti yang penuh ekonomi, maknanya kita menjaga air itu supaya tak berlaku pembaziran, bahkan kita jaga sumber tadi itu daripada sebarang pencemaran, daripada benda-benda yang dapat merosakkan sumber-sumber tadi. Jadi setakat itulah perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta ampun, minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan di sepanjang tadabbur surah Al-Mulk ini mungkin ada kesalahan, terlanjur, terlajak. Maafkan saya, ampunkan saya. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kekurangan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian memimpin bacaan 3 surah beserta tadabbur ayat terakhir pada surah Al-Mulk, ya. Baiklah, daripada perkongsian Ustaz tadi, dapatlah kita membuat beberapa refleksi daripada ayat ke-30 surah Al-Mulk. Di mana yang pertama, gunakan metod tarbiyah Qur'aniyah dalam berdakwah. Sampaikanlah mesej dakwah yang menyentuh hati sehingga membuatkan mereka berfikir berkali-kali. Kebanyakan manusia jadi lalai disebabkan hati jarang disentuh dengan memikirkan tentang kebesaran Allah. Yang kedua, orang beriman hendaklah sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Hargai sumber air, tidak membazir dan berusaha memulih dan memelihara sumber air. Yang ketiga, air sumber kehidupan, manakala Al-Quran adalah sumber keimanan. Jika air tiada, pasti kita susah hati, kan? Tetapi berapa ramai di kalangan kita yang susah hati apabila lama tidak mempelajari, membaca dan mentadabbur Al-Quran. Dan yang terakhir, jangan sombong. Hendaklah kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Jika kita mempunyai harta yang banyak, manfaatkanlah untuk baki hidup kita di dunia dan selebihnya untuk kegunaan akhirat. Jangan melampaui batas, kerana bila-bila masa saja nikmat yang dikurniakan boleh ditarik Allah kembali. Ambillah pengajaran dari kisah-kisah Al-Quran seperti kisah Qarun. Baiklah, semoga apa yang telah dikongsi oleh Al-Fadhil Ustaz tadi kita dapat gunakan dalam kehidupan seharian kita. Dan semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para jemaah. Dan saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah doa. Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.